Dalam penjajahan ini, Rom melakukan penganiayaan terhadap Yahudi serta merosakkan dan menghancurkan bangsa mereka. Alright, kita sambung lagi. Kita punya sesi live pada malam ini yang bertajuk Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-10. Perkongsian ini harap memberi manfaat. Jadi sesi kita live ni adalah bercerita tentang sirah Nabi, supaya kita lebih dekat dan kenal Nabi ni. Jadi kita menggunakan kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, di mana beliau merupakan juara nombor 1 pertandingan menulis sirah Nabawiyah yang dianjurkan sekitar 46 tahun yang lalu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi buku beliau tu telah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita guna buku sang juara ni. Jadi pada malam ini kita mau tengok kepada tajuk Denyut nadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ash-Shabiyah di tanah Arab. Okey, agama Yahudi kita tahu, bangsa Yahudi. Lepas tu yang kedua agama Nasrani. Nasrani ni bangsa agama Kristian. Yang ketiga adalah agama Majusi. Agama Majusi ni agama yang sembah api, Dan yang keempat adalah agama Ash-Shabiyah. Agama Ash-Shabiyah ni saya sendiri pun belum tahu agama Ash-Shabiyah ni macam mana. Jadi malam ni kita baca, sambil tu kita dapat tahu sekali agama Ash-Shabiyah. Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan beragama yang mempunyai kesyirikan dan penyembahan berhala serta dibangunkan berdasarkan imajinasi sesat dan keyakinan penuh khurafat seperti diterangkan tadi. Itulah yang dijalani oleh sebahagian besar masyarakat Arab, sedangkan sebahagian kecil yang lain boleh ditemui pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ash-Shabiyah di beberapa buah wilayah Arab. Orang Yahudi yang memasuki semenanjung Arab mempunyai dua peringkat. Pertama, mereka berpindah ketika bangsa Babilonia dan Asyuria melakukan penaklukan di Palestin. Penaklukan tersebut mengakibatkan tertekannya kaum Yahudi, bahkan negeri mereka hancur di tangan pasukan Raja Bukhtanashar pada tahun 587 sebelum Masihi. Bermaksud sebelum Masihi ini ialah 587 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Kebanyakan mereka dibawa ke Babilonia dan dijadikan tawanan, sedangkan satu kelompok keluar dari Palestin menuju ke Hijaz. Mereka menetap di wilayah-wilayah Hijaz sebelah utara. Peringkat kedua terjadi ketika bangsa Rom menduduki Palestin di bawah komando Panglima Batises pada tahun 70 Masihi. Dalam penjajahan ini, Rom melakukan penganiayaan terhadap Yahudi serta merosakkan dan menghancurkan bangsa mereka. Maka beberapa kabilah Yahudi lari ke Hijaz lalu menetap di Yathrib. Yathrib ni Madinah lah sekarang. Nama Madinah tu sebelum tu namanya Yathrib. Bila Nabi berhijrah baru Nabi tukar Yathrib tu menjadi Madinah, kota yang bercahaya. Orang Yahudi lari ke Hijaz lalu menetap di Yathrib, Khaybar dan Taima. Di kota-kota itu kaum Yahudi membangunkan perkampungan, komuniti dan benteng-benteng mereka. Agama Yahudi lantas tersebar ke salah satu komuniti Arab melalui para pelarian tersebut. Oleh itu, Yahudi pun memiliki pengaruh dan reputasi yang dibuktikan dalam sejumlah peristiwa politik sebelum kedatangan Islam. Bahkan peristiwa politik yang membuktikan reputasi Yahudi ada juga yang terjadi pada peringkat awal dakwah Islam. Ketika kemunculan Islam, terdapat kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal, antaranya ialah Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraidah dan Qainuqa. Samhudi menyebut di dalam Wafa al-Wafa pada halaman 116 bahawa jumlah kabilah Yahudi sewaktu itu lebih daripada 20 kabilah. Agama Yahudi masuk ke Yaman melalui seorang lelaki bernama As'ad Abu Karab. Awalnya dia membawa pasukannya ke Yathrib untuk berperang. Di sana, dia memeluk agama Yahudi lalu kembali ke Yaman dengan membawa 2 orang rahib Yahudi daripada Bani Quraiza.
Ketika itu agama Yahudi semakin meluas dan berkembang di negeri Yaman. Tatkala As'ad meninggal dan kepimpinannya di Yaman digantikan oleh anaknya Yusuf Zunawas, maka anaknya ini menyerang penduduk Najran yang beragama Nasrani. Dia mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi. Disebabkan mereka menolak, dia menggali parit-parit besar untuk mereka. Penduduk Najran dilempar ke dalam parit-parit itu, lalu mereka dibakar. Tidak kira sama ada laki, perempuan, anak-anak kecil, orang tua, semuanya dibakar hidup-hidup dalam parit-parit tersebut. Ada yang menyebut jumlah korban yang dibunuh sewaktu itu adalah antara 20.000 hingga 40.000 nyawa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masihi. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Buruj. Agama Nasrani datang ke negeri Arab melalui penjajahan bangsa Habsyah dan Rom. Penjajahan pertama Habsyah terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masihi. Ia berterusan sehingga tahun 378 Masihi. Pada zaman itu, kegiatan pendakwah Kristian telah memasuki wilayah-wilayah Yaman. Beberapa tahun sebelum itu, seorang lelaki zuhud bernama Pemon yang mempunyai bermacam-macam karamah mendatangi penduduk Najran. Dia mengajak mereka untuk memeluk agama Nasrani. Penduduk Najran melihat tanda-tanda kejujuran pada pemuda ini dan merasakan bahwa agama yang diajarkannya adalah benar. Hal itu menyebabkan mereka tertarik pada agama Nasrani lantas memeluknya. Habsyah menjajah Yaman sebagai tindak balas apa yang dilakukan oleh Zunawas terhadap penduduk Najran. Setelah menguasai wilayah Yaman, komandan Habsyah bernama Abraha mengukuhkan pemerintahannya di sana. Sejak itu, agama Nasrani berkembang menjadi luas. Bahkan Abraha membangunkan Ka'bah di Yaman yang dinamakan sebagai Ka'bah Yamaniyah. Tekadnya adalah untuk memalingkan bangsa Arab yang selama ini berhaji ke Mekah agar berhaji ke Yaman. Untuk melaksanakan tekadnya, dia mengarahkan pasukan tentera untuk menggempur Baitullah yang ada di Mekah. Namun begitu, Allah menghancurkan pasukannya dan menjadikan peristiwa itu sebagai pengajaran bagi seluruh manusia. Jadi peristiwa Abraha ni menyerang Ka'bah. Sebab Abraha ni, dia tengok, kan ada Ka'bah di Mekah. Jadi, banyak kan orang di penduduk semenanjung Tanah Arab ni, setiap tahun akan buat haji. Pergi Ka'bah tu, pergi tawaf di sana. Biarpun haji yang dilakukan bukanlah haji yang betul-betul ikut syariat Nabi Ibrahim. Sebab banyak orang kan sudah menyeleweng. Tapi Abraha tengok, dia merupakan satu keuntungan yang besar bila orang-orang luar datang ke Mekah setahun sekali. Apalagi kalau yang datang umrah sepanjang tahun tu, dia menambahkan pendapatan yang besar kepada penduduk Mekah. Jadi sektor perdagangan, sektor perniagaan di sana menjadi aktif, rancak. Jadi Abraha mau kuasai sektor perdagangan ni supaya menarik semua orang-orang tu hendak lagi pergi di Kaabah di Mekah tu, semua orang akan pergi di Yaman. Jadi Abraha mau orang berpaling ke Yaman, sebab tu dia buat Kaabah lah di sana supaya orang boleh tawaf. Tapi tidak boleh sebab sudah daripada dulu lagi sudah terbiasa yang Kaabah tu satu-satunya ada di Mekah. Jadi semua orang pun fokus di Mekah saja. Jadi sebab tu Abraha bina satu pasukan bergajah pergi serang Mekah, bukan menghancurkan Mekah. Tujuannya untuk menghancurkan Kaabah saja. Supaya orang tak pergi Mekah saja. Jadi orang akan pergi di Yaman. Yaman dia sudah buat Kaabah baru. Jadi tidak dapat. Sebab Kaabah tu ada tuannya yang jaga. Jangan macam-macam. Agama Nasrani sebelum itu telah dipeluk oleh kaum Arab Ghassan, kabilah-kabilah Tughlab dan Tai, serta yang lainnya kerana mereka hidup berjiran dengan Rom. Bahkan sebahagian Raja Hairah juga memeluk agama Nasrani. Manakala agama Majusi, ia lebih banyak berkembang dalam kalangan orang Arab yang berjiran dengan Parsi. Maka agama ini masuk ke wilayah Iraq, Bahrain, Hujar dan wilayah sekitarnya, iaitu daerah pesisir Teluk Arab. Agama ini pernah dipeluk oleh kebanyakan orang Yaman ketika Parsi berkuasa di sana. Sedangkan agama Asyabiyah, sejumlah kajian yang dilakukan di negeri Iraq dan selainnya membuktikan bahawa ia adalah agama kaum Ibrahim Chaldeans. Banyak penduduk Syam yang memeluknya, begitu juga penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kemunculan agama-agama baru seperti Yahudi dan Kristian, kewujudan agama Asyabiyah
menjadi lemah, lantas kegiatan penyebarannya lenyap sama sekali. Walaupun demikian, sisa-sisa pemeluk agama Asy'abiyah masih ada. Mereka hidup bercampur dengan pemeluk agama Majusi, atau setidak-tidaknya mereka berjiran dengan pemeluk agama Majusi di wilayah Iraq, juga di daerah pinggiran Teluk Arab. Tajuk seterusnya ialah penyimpangan pelbagai agama. Itulah agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Arab ketika Islam muncul. Pada saat itu, agama-agama tersebut telah rosak dan ajarannya tidak lagi diamalkan secara kuat. Orang musyrik yang mendakwa berjalan atas agama Nabi Ibrahim, pada kenyataannya ia jauh daripada perintah dan larangan yang ada dalam syariat Nabi Ibrahim. Mereka tidak lagi mempedulikan ajaran tentang kemuliaan akhlak yang ada pada agama tersebut, sehingga merebaklah kemaksiatan. Bahkan seiring dengan bergantinya waktu, berkembang pula di tengah-tengah mereka hal-hal berupa adat istiadat dan tradisi yang berasaskan pada keyakinan serba khurafat. Keyakinan yang penuh khurafat terus meninggalkan pengaruh yang sangat berkesan kepada kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan beragama. Bagi Yahudi pula, dia mengalami perubahan kerana kesombongan dan perasaan berkuasa para pemeluknya. Para pemimpin agama Yahudi menjelma menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Mereka memutuskan suatu perkara dan mereka reka hukum mengikut kehendak mereka. Mereka berkuasa menjatuhkan hukuman walaupun hanya dengan menggunakan suara hati dan bisikan lisan. Tujuan daripada segala tindakan mereka adalah untuk mendapat harta dan pemerintahan. Maka inti ajaran agama mereka hilang. Ateisme dan kekufuran bermaharajalela. Maka terjadilah pelbagai perlanggaran terhadap ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan agama Kristen pula, ia terjatuh dalam kubang paganisme, iaitu fahaman jahiliah yang sukar difahami. Dibuatlah penggabungan yang tidak masuk akal antara Tuhan dengan manusia. Agama ini tidak memiliki pengaruh dalam jiwa orang Arab yang memeluknya kerana ajarannya jauh berbeza dengan gaya hidup yang mereka jalani selama ini. Padahal mereka tidak sanggup meninggalkan gaya hidup tersebut. Semua agama yang ada di Arab waktu itu, keadaan penganutnya sama seperti keadaan orang musyrik. Hati, keyakinan, tradisi dan kebiasaan mereka sama saja. Jadi kita tengok daripada cerita ni, sebelum Islam muncul, terdapat 4 agama yang dianut oleh masyarakat semenanjung tanah Arab, iaitu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi dan agama Asy'abiyah. Jadi kita tahu secara amnya terdapat 2 jenis agama. Agama pertama adalah agama dari langit. Okey, agama dari langit. Yang kedua agama ciptaan manusia. Agama yang dari langit ni ada 3. Agama dari langit ada 3. Yang pertama ialah agama Yahudi. Agama Yahudi ni daripada bangsa kaum Bani Israel lah. Ramai nabi-nabi daripada bangsa Yahudi ni. Salah satunya ialah Nabi Isa, bangsa Yahudi. Nabi Musa, Yahudi. Jadi kenapa terlalu ramai daripada Nabi dan Rasul ni daripada orang-orang Yahudi? Sebab orang-orang Yahudi merupakan bangsa yang paling jahil. Mereka merupakan bangsa yang paling banyak ilmu, tinggi ilmu, tapi masalahnya malas mau beramal. Malas mau beramal. Itu agama dari langit yang pertama. Agama dari langit yang kedua ialah agama Nasrani. Agama Nasrani ialah agama Kristian. Agama Kristian dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey. Jadi daripada Nabi Isa ni kan ada kitab Injil. Kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, dan kitab itulah yang menjadi Bible sekarang. Kemudian agama yang ketiga yang datang daripada langit adalah agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitabnya adalah kitab Al-Quran. Okey, kemudian agama-agama yang lain adalah agama-agama ciptaan manusia. Agama ciptaan manusia. Cuma 3 agama ni saja yang merupakan agama wahyu, iaitu agama yang datang daripada langit, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma 2 agama yang pertama tadi adalah agama yang telah pun diseleweng oleh penganut-penganutnya. Sebab daripada generasi yang berterusan berganti, jadi banyak orang mengubah ajaran tu untuk kepentingan peribadi. Bila diubah untuk kepentingan peribadi, lama-lama bila diwarisi, dia semakin bercelaru, semakin kurang tepat. Jadi dia semakin menyeleweng. Macam tu. Sebab tu dalam agama Islam, kenapa selepas Rasulullah, para sahabat, tabi'in sangat menjaga keilmuan Islam ni.
Sebab mereka faham kalau tidak dijaga keilmuan Islam ini, dia akan menjadi agama-agama seperti agama yang lain. Agama-agama itu dia akan jadi terseleweng. Kalau kita tengok macam mana Al-Quran mula-mula dibukukan, kemudian Al-Quran tu dibuat salinan, kemudian dihantar guru-guru Al-Quran mengajar ke daerah-daerah luar kawasan daripada Madinah untuk membetulkan balik bacaan-bacaan Al-Quran yang tersalah tu. Nah, sebab tu Al-Quran sangat dijaga. Lepas tu kita tengok pula macam mana ilmu hadis ni berkembang. Apabila ulama-ulama tengok semakin berkurangan orang-orang yang menghafal hadis, jadi sebab tu ulama-ulama mula membukukan hadis. Nabi melarang hadis-hadis Nabi ni ditulis. Nabi cuma memberi kebenaran Al-Quran sahaja ditulis sebab tidak mau bercampur. Waktu itu para sahabat merupakan level orang yang sangat mempunyai penghafalan yang tinggi. Mereka sangat kuat menghafal. Sebab tu macam mana exactly yang keluar daripada mulut Nabi, exactly macam tu lah yang diorang hafal. Dan itu yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi, sampai generasi selepas para sahabat, para tabi'in, mereka mula membukukan semua hadis-hadis ni. Sebab tu penting bila kita belajar ilmu hadis, penting untuk kita tahu sanad. Sanad tu maksudnya perhubungan ataupun jalinan daripada orang yang menyampaikan tu kepada dari mana dia dapat hadis tu. Kemudian orang dia dapat tu daripada siapa lagi dapat, daripada siapa lagi dapat, daripada siapa lagi dia dapat, sampai last hujungnya sampai ke sahabat, dan last kali sahabat dapat daripada Rasulullah sendiri. Itu dipanggil sanad-sanad hadis. Jadi ilmu hadis ni ada dia punya bidang yang betul-betul terperinci, betul-betul detail kalau mau belajar. Sebab tu penting kita ni generasi baru yang kurang memahami agama, yang kurang faham tentang sirah, kurang faham tentang sejarah Islam. Penting untuk kita, biarpun kita tidak belajar secara formal, tapi penting untuk kita ambil tahu dan kita sampaikan kepada generasi kita, anak-anak lah, anak-anak buah, anak-anak jiran-jiran, budak-budak kecil yang kita jumpa. Sampaikan cerita ni, sampaikan sejarah ni, sampaikan sirah nabawiyah ni, supaya mereka kenal siapa Rasulullah, siapa Nabi yang bawa Islam, macam mana baginda berjuang habis-habisan untuk menyebarkan agama ini. Sebab tu Nabi, kalau dia dihina, dia dicaci disebabkan oleh dirinya, disebabkan oleh keluarganya, Nabi relax, cool, not a problem, bukan masalah tu. Tapi Nabi dia sangat-sangat marah sampai keluar tu urat-urat dahi tu. Sahabat-sahabat cerita Nabi kalau marah sampai keluar ni urat-urat di dahi. Kan Nabi putih dah lah putih macam ni, putih cantik lah, putih bukan putih susu, bukan putih pucat. Nabi berkulit cerah, jadi boleh nampak urat-urat merah tu sini kalau Nabi marah. Nabi marah satu je. Kalau agama Islam ni, agama Allah ni dikasih main-main, diperlekehkan, hendak dibuat, dilanggar hukum, Nabi memang marah. Tapi kalau orang mengejek-ejek Nabi, keluarga Nabi tidak kisah. Sebab Nabi tidak hidup dengan ejekan orang tu. Nabi tidak hidup sebab bukan orang tu yang angkat darjatnya. Yang angkat darjat ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi tidak heran orang yang memburuk-burukkan diri Nabi, memburuk-burukkan ahli keluarganya. Nabi tidak berapa heran. Tapi jangan buruk-burukan agama Allah ni. Memang Nabi perang habis-habisan tu. Sebab kenapa? Sebab tu Nabi pernah bagi tahu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan banyak menangis kurang ketawa. Kalaulah kamu tahu. Sebab Rasulullah dibawa masuk syurga, Nabi tengok syurga. Rasulullah dibawa masuk neraka, Nabi tengok neraka. Nabi tengok setiap seksaan yang ada di dalam neraka tu dengan mata Nabi sendiri, bukan dengan dalam mimpi ya. Dengan badan Nabi ni dimi'rajkan ke langit, dibawa melawat. Nabi sudah tua sebelum berlakunya kiamat, akhirat. Nabi sudah tua apa yang akan berlaku nanti. Jadi itu Nabi cakap, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Biarpun begitu, Nabi orang yang paling banyak ujian, tapi baginda tetap orang yang paling banyak senyum. Seolah-olah macam tiada masalah. Jadikan Rasulullah ni sebagai idola nombor satu. Tak salah beridolakan pemimpin-pemimpin negara, tak salah. Tapi sepatutnya idola kita nombor satu ialah Rasulullah sendiri. Sebab baginda merupakan role model seorang pemerintah, role model seorang bapa, role model seorang suami, role model seorang anak. Macam mana boleh jadi role model seorang anak? Sedangkan Nabi
Tak rasa kasih sayang bapa, Nabi rasa sekejap je kasih sayang ibu tu. Sekejap saja Nabi rasa kasih sayang ibu. Tapi macam mana Nabi boleh jadi role model kepada seorang, menjadi seorang anak? Kita tengok macam mana Nabi layan ibu susuan Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Ada satu peristiwa, waktu tu Nabi sudah ada di Madinah. Halimatus Sa'diyah ni datang ke kota Madinah mau jumpa Nabi. Waktu itu Nabi tengah duduk dengan para sahabat. Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Halimatus Sa'diyah datang. Sahabat semua tak kenal. Sahabat tidak ada satu orang pun yang kenal Halimatus Sa'diyah ni, kecuali Nabi lah, sebab Nabi kenal ibu susuannya. Nabi kenal. Jadi bila Halimatus Sa'diyah ni datang, Nabi buka serban, kan Nabi pakai serban, Nabi buka, Nabi tebarkan serban tu di atas tempat Nabi duduk tu lah. Lapangan tu kan, duduk atas lantai kan, atas tanah. Duduk, Nabi suruh Halimatus Sa'diyah tu duduk atas serbannya. Jadi waktu Halimatus Sa'diyah duduk atas serbannya, Nabi layan Halimatus Sa'diyah ni betul-betul baik. Sahabat tengok, tapi sahabat tak pernah tanya, sahabat tak pernah tegur, sahabat tengok saja. Tengok, sampailah Halimatus Sa'diyah ni pulang, baru sahabat tanya, Rasulullah siapa tu? Baru Rasul bagi tahu, itulah ibuku, Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Sebab tu kenapa Nabi boleh jadi role model seorang anak. Itu baru satu peristiwa. Ada banyak peristiwa lain yang kita boleh belajar tentang Nabi sebagai role model seorang anak. Nabi seorang role model sebagai seorang sahabat, seorang kawan. Jadi role model. Nabi role model kepada orang yang lebih tua daripada orang lain. Macam mana Nabi melayan anak-anak, melayan budak-budak kecil. Apalagi Nabi role model dari segi apa? Semua dalam kehidupan. Sebab tu kenapa Allah pilih Nabi dan Rasul ni manusia, bukannya malaikat. Sebab tu waktu Nabi pergi dakwah di kota Taif, apa yang Nabi kena tegur oleh pemerintah Taif? Dia bilang, "Oi Muhammad, sepatutnya kalau Allah hantar Rasul, hantar Nabi, Allah tak hantar orang. Allah akan hantar malaikat." Macam tu. Kita fikirlah, kalau Allah hantar malaikat, kita boleh tiru kah? Rasul tu, kalau Rasul Nabi tu seorang malaikat, kita boleh tiru kah apa yang dia buat? Tak boleh. Malaikat tak makan, boleh ikut. Kita ni manusia, boleh ikut tak makan. Malaikat beribadah, malaikat tak perlu tidur. Jadi dia boleh beribadah 24 jam, tak penat. Tidak akan penat, sebab malaikat tidak ada sifat penat. Makhluk penat tu tidak ada dalam diri dia. Kita boleh ikut? Tak boleh, sebab tu Allah hantar Nabi dan Rasul ni manusia. Nabi dan Rasul ni pun hidup macam manusia biasa. Berkahwin, ada anak, sakit, ditindas, dipukul, dikecam, berkawan, makan, menangis, sedih. Supaya Nabi ni menjadi role model untuk kita tengok. Jadi, macam mana kita mau jadikan Nabi role model kalau kita tak kenal? Mungkin setakat tu je untuk episod yang ke-10 pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah